Terima kasih Yang Berhormat Puan Roziah. Jadi saya nak ingatkan saja pemilihan Exco Negeri Selangor bukan saja atas gender tetapi atas keupayaan mereka. Jemput Yang Berhormat Dr. Zulkifli Zul, Ahli Parlimen dari Kuala Selangor. Tan Sri Menteri Besar. Tan Sri Menteri Besar menjadi pengurus siar ini, tuan-tuan. Bayangkan, bukan buruh kepada Menteri Besar yang sanggup merendahkan diri menjadi pengurus kita pada pagi ini. Tan Sri Menteri Besar, pimpinan-pimpinan yang dikasihi, yang dihormati, Datuk Sri Tuan Guru Presiden, Ketua Menteri yang berhormat, ungkap kalimat-kalimat kayak ayat Al-Quran, tetapi adun-adun daripada fikiran juga hari ini sudah mampu menghafal bukan hanya Al-Quran tetapi hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam tadi dia menyebutkan talabul ilmi faridatan, adun utama lintang. Tamanya saya lafaz syukur, rafa' syukur, angkat syukur dan junjung syukur pada Allah SWT. Saya diminta untuk mengulas dimensi ekonomi dari sudut pandang, sisi pandang PAS yang bersama dengan Pakatan Rakyat. Bagaimana kita mampu menampilkan satu model ekonomi baru. Tuan-tuan, Bank Dunia dan International Monetary Fund mengiktiraf bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang dari sudut resource per kapitanya, bukan income per kapitanya, resource, hasil mahsul seluruh kekayaan negara ini dibagi dengan 27 juta manusia. Itu maksudnya resource per kapita. Malaysia merupakan antara negara paling kaya di dunia ini, tuan-tuan. Namun kita sudah jauh ketinggalan daripada pesaing-pesaing kita dalam zaman 50-an, 60-an, 70-an. Mereka meninggalkan kita jauh. Singapura, Korea Selatan, Jepun dan Taiwan. Hari ini kita mencungap-cungap, terkial-kial untuk bersaing, mendapatkan pelaburan langsung asing bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Thailand dan Indonesia, tuan-tuan. Mujulah menang main bola. Kesemua ini saya tidak akan membuat apa-apa dakwaan. Saya hanya mau mengungkapkan pengakuan dan keinsafan yang disebutkan sendiri oleh Menteri Keuangan kedua dalam ucapan beliau satu majlis Malaysian Institute of Economic Research 1 Disember, apabila membuat pengakuan bahawa negara dalam dekad yang lalu mengalami satu ketepuan, satu kebukuan dengan izin, stagnation, kerana terperangkap dalam jerat pendapatan rendah, nilai tambah rendah, dan produktiviti rendah. Dan saya ingin tambah sedikit, kerana punya pimpinan politik yang mempunyai political will atau iltizam politik yang juga rendah sebenarnya. Beliau menegaskan bahawa sudah sampai waktunya, katanya, negara menampilkan satu model ekonomi baru untuk diberikan kesaksamaan dalam peluang kegiatan ekonomi dan terus mementingkan kepentingan jangka jauh daripada membela kepentingan jangka pendek segelintir golongan yang dilindungi oleh kerajaan. Siapa cakap, tuan-tuan? Bukan saya, bukan mana pimpinan Pakatan Rakyat.
Menteri Keuangan kedua Datuk Sri Hosni Hanzalah dalam program anjuran seminar Malaysian Institute of Economic Research. Cukup sudah pengakuan dan keinsafan yang dibuat sendiri bagi mewakili kerajaan, satu yang saya sifatkan sebagai earth shattering speech, daripada sebuah kerajaan yang sudah terpaksa menerima segalanya adalah kerana kebobrokan pengurusan takbir khazanah kekayaan negara ini. Sebab itu Datuk Chua Jung Ming awal-awal sudah lompat daripada Titanic, daripada kapal yang dikemudi oleh Najib Tun Razak yang sedang menghala untuk berlanggar dengan bongkol ais yang besar, dan beliau tidak boleh lagi mengemudinya untuk mengelakkan pelanggaran itu, tuan-tuan. Bijak Datuk. Saya ucapkan tahniah. Kita berikan tepukan gemuruh kerana iltizam beliau bersama dalam tuan-tuan, waktu pimpinan-pimpinan kita, Datuk Seri Azizan Abdul Razak, Menteri Besar Kedah, duduknya di belakang sana. Jika tuan-tuan pun tak nampak. Tuan-tuan, saya teruskan dengan menyebutkan betapa dalam suasana hari ini kita terpaksa berdepan, dan Pakatan Rakyat kini ingin menampilkan, dan sebenarnya mereka sewajarnya menampilkan satu model ekonomi baru pada sesi sebelum tamatnya sesi yang ini, Tan Sri. Majlis Tindakan Ekonomi Negara NEAC yang dipimpin oleh Tan Sri Amir Syam sepatutnya membentangkan satu model ekonomi baru sebelum tutupnya sesi yang ini. Tak nampak apa-apa, tuan-tuan. Kami kata tak payahlah satu model baru, kerana Pakatan bersedia untuk menampilkan kepada rakyat satu model ekonomi baru. 3 paksi penting saya rumuskan menyambut dan menyokong pandangan sahabat saya yang Muhammad PJ Utara sebentar tadi. Pada pandangan PAS dan Islam khususnya yang digemblengkan dengan pemikiran politik yang berada dalam kekuatan yang kepakarannya ada dalam Pakatan Rakyat, pertama-tamanya ekonomi itu wajar menampilkan kepada rakyat, pada akhirnya meninggalkan natijah memakmurkan muka bumi tanah air ini, tuan-tuan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ansha'ahum minal ardh wasta'marakum fiha. Dia, yakni Allah, yang telah menjadikan kamu daripada bumi dan ke atas bumi untuk supaya kamu memakmurkan muka bumi ini. Inilah yang gagal diberikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kemakmuran untuk semua, kesejahteraan untuk semua, dan kita bertekad dan berazam untuk memberikan ini kepada rakyat dalam pilihan raya ke-13 yang akan datang dan seterusnya, insya-Allah. Prosperity for all. Itu dia slogan kita. UMNO pun lagi ikut kita, tuan-tuan. Dia tengok PAS kata pass for all, dia kata UMNO for all. Yang kita tahu all for UMNO, dia bulut semua, tuan-tuan. Kedua, prinsip yang penting dalam Islam yang kita saksikan lompang besar dalam urus takbir negara ini adalah apa yang dikata urus takbir yang baik. Urus takbir ataupun good governance and best practice ini, dengan izin tuan-tuan, adalah cukup penting dalam pencerakinan satu model baru. Inilah yang dikatakan oleh Islam sebagai al-istikhlaf. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Itu dia, tuan-tuan. Dan itu dituntut sebagai satu kehendak syariat, kehendak Islam, supaya akhirnya urus takbir khazanah kekayaan negara ini mesti ditegakkan di atas faksi al-istikhlaf yang itu tidak ada pada UMNO Barisan Nasional. Apa yang diberikan adalah segalanya kebobrokan yang sudah tidak boleh dilindungi dan ditutupi. Mutakhir ini kita tengok bagaimana dengan kekuasaan rakyat dan capaian rakyat kepada maklumat, dengan kemerdekaan maklumat kepada rakyat, berlaku satu lanskap perubahan politik negara
Lalu segala keberobrokan mereka tidak boleh lagi dilindungi dengan apa jua akta zalim seumpama akta rahsia rasmi. 12 bilion ringgit hangus kerana skandal terbesar negara ini, PKMZ.